الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini wa a'tina mahabbataka wa rahmataka wa inayataka amin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita memanjatkan kesyukuran kita setinggi-tinggi ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjang usia kita dalam sihat wal afiah. Tuhan beri ruang, Tuhan beri masa lagi untuk kita memenuhkan di dalam umur hidup kita ni dengan kebaikan-kebajikan dan menghapuskan segala salah silap kita melalui taubat istighfar. Ini semua orang panggil kata rahmat dari Allah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menetap dan mengekal bersama dengan kita lagi. Oleh itu balik kita sebagai hamba Allah, kita hamba Allah ni duduk dalam ingat semua. Jangan melalaikan diri dari Allah. Moga-moga ingatan kita kepada Allah ni Allah memanjang lagi perkara-perkara yang baik dan menambah lagi kebaikan untuk kita. Alhamdulillah, kita menambah, kita mari lagi untuk tambahkan kebaikan kita melalui kita dengarkan sedikit tazkirah, nasihat ataupun kita panggil pengajaran-pengajaran daripada hadis-hadis Nabi SAW supaya menambahkan lagi keyakinan, menambah lagi ilmu kita dan mudahlah kita untuk beramal dengan ilmu-ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bersama dengan kita malam ni lebih kurang 70 orang. Kita tolong sebarkanlah live ini melalui share, kita pakat-pakat sebar, pakat-pakat meratailah. Moga-moga manfaat ini bukan untuk kita seorang, bahkan untuk saudara kita muslimin muslimat boleh ambil manfaat walaupun tak banyak, sikit pun tak apa dah. Ambilkan mutiara ilmu untuk kita jadi sebagaimana suluhan dalam hidup kita. Kerana ilmu dibanding sebagaimana cahaya
nur untuk kita menyuluhkan jalan ni hidup kita sama tara kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana ratik saudara kita ni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang mana beri salam bersama dengan kita pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala beri manfaat, semoga Allah Ta'ala rahmati, lagi pula dah Allah Ta'ala berkat di dalam umur hidup kita dengan kita tutupkan sepatah dua daripada ilmu agama Allah. Tolong beri penjelasan sikit, kata suara jelas kedok hak kita duk dengar ni, cerak molek kedok suara. Kalau lah suara tak jelas, boleh kita ijah, boleh kita beki, mungkinlah jelas dah ni suara ni deh. Yang dek kita duk dengar di mana-mana ni, di rumah ke di mana saja tempat kerja ke, tolong confirm sikit, tolong nyatakan sikit kata suara nyata kedok. Moga kita boleh meneruskan. Jadi kita duk buat lagi pengajaran, kita duk baca kitab ni, kitab hadis 40 hadis penawar bagi hati, kita buat semua. Semoga-moga Allah Ta'ala beri kemudahan. Tiap-tiap malam lebih kurang pukul 8, pukul 8.30 kita buat, boleh setengah je tak apa dah. Kerana sunyi sangat, kita pun takut ke senyap tak baca lama terlupa juga. Moga-moga kita boleh duk buat sikit-sikit, jadi orang panggil peringatan utama kali untuk kita sendiri, kita orang juru baca ni, dan ibu ayah ataupun saudara kita yang duduk di rumah di mana-mana saja boleh tupai ratik dengar. Maka kita masuk dalam pengajian, kita hubung daripada hak semalam deh. Mana-mana yang berasa ada inginlah nak nadah kita, hak mana ada daripada rumah masing-masing kita ni, kitab 40 hadis penawar hati hak kita tunjuk semalam ni, boleh kita ikuti, boleh kita menadah, ambil manfaat mana, dengar lagi, boleh kita tengok kitab, ada sikit sebanyak hak kita boleh menambah melalui dobik-dobik, kita dobik deh. Tengok di muka 9 hak mana yang ada kitab di rumah tu, kita ada kitab ni di rumah ni, boleh kita nadah tengok di muka 9. Jadi hubung daripada hak semalam, tuan pengarang kita kata qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Daripada hak semalam kata tuan pengarang kita, dia kata para Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus seterusnya, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyempurnakan pemberiannya kepada insan dengan mengutus para rasul yang membimbing manusia ke jalan kebenaran, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab untuk menjadi pegangan hidup yang dapat menjamin kebahagiaan mereka di akhirat nanti. Maka apabila manusia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan, mereka akan dapat memperolehi petunjuk yang akan membawa mereka untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan terhindar daripada jalan kesesatan yang berkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata lagi tuan pengarang hak kita hubung semalam, seterusnya Allah Ta'ala menyempurnakan pemberian. Tuhan hatta kita mari di dunia, hatta kita dalam keadaan fitrah suci, hati kita pada hakikat sebenar, pada asal lah, pada asal hati kita yang Allah Ta'ala hatta mari di dunia ni, sebenarnya hati kita ni melalui orang panggil kata ada fitrah dah. Fitrah makna kebaikan ada dah lah hati kita, suka kepada baik, benci kepada perkara-perkara tak baik. Itu maka Allah Ta'ala letakkan hukum-hukum taklif, hukum syarak. Lalu tu Allah hatta para nabi, Allah turun kitab supaya apa? Supaya nabi, rasul dan kitab-kitab inilah membimbingkan kita. Boleh bimbing ni panggil apa? Bimbing makna boleh menunjuk kepada arah. Macam mana kalulah ngikut alat-alat canggih di zaman yang masa canggih kita lah ni juga, GPS lah kita panggil GPS ni. Tapi GPS tak boleh harap GPS kat dunia ni, kadang-kadangnya bawa pergi jalan benar pun ada. Dalam hal tu canggih tak canggih pun bawa pergi jalan benar berat. Tapi nak royak kata laksana lah, ibarat bandingnya macam mana GPS untuk tunjuk jalan kita kepada arah-arah yang betul. Maka Allah hatta Nabi, hatta Rasul dan menurunkan kita supaya kita mengikut jalan kebenaran.
Allah menurunkan kitab-kitab supaya kita pegang dalam hidup kita tu, supaya menjaminkan kebahagiaan di akhirat nanti. Kebahagiaan di akhirat nanti. Lalu itulah Tuan Pengarah kata, apabila manusia ikut jalan yang ditunjuk oleh para rasul, pegang dengan kitab, dengan teguh, mereka akan dapat memperolehi petunjuk yang akan membawa mereka untuk mencapai keredaan Allah. Ini kita nak ni. Kita nak apa? Nak redha. Redha inilah yang paling besar sekali dalam hidup kita. Redha siapa? Redha Allah. Redha Allah. Lalu tu cara kita nak dapat, nak boleh, nak hasil redha Allah ni ialah jalan dia. Ialah ikut jalan Rasulullah. Pergi kerja dengan kitab-kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalahnya kita nak ikut lagu mana, kita bukan zaman Rasulullah. Kita nak ikut kitab lagu mana, moga kita pun ilmu tak ada banyak, tak gerti cara guna ayat-ayat Allah. Inilah berhajat kepada orang pandai, orang gerti. Maka orang pandai, orang gerti inilah Nabi taruh dah saka dia. Warasah. Pesaka-pesaka Nabi tinggal dah kepada kita ialah para alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kita ikutlah para alim ulama. Alim ulama catat kita nak kata berapa banyak, tinggal kepada kita supaya kita tak sesak barat bila kita baca kitab-kitab ulama. Maka kita nak faham pula dah kata-kata ulama, maka pak kita ni ada tuan-tuan guru, ada baba-baba, ada ustaz-ustaz, tolong menyampaikan maklumat-maklumat yang Allah Ta'ala sudah sedia dah. Tuhan turun mari dah, Nabi turun mari dah, kitab belakang dah turun mari. Cuma kita nak dapat memahami, nak faham kata Nabi, nak faham ibarat dalam kitab. Ini berhajat kepada para alim ulama, ustaz-ustaz tolong cerah kepada kita, tolong maknanya kata memberi penerangan di dalam hidup kita. Moga-moga bila kita gerti faham apa yang dimaksud kata Nabi, apa yang dikanaki dalam kata ibarat ulama ni, bila kita faham, kita boleh amal. Bila amal itulah mencampaikan amalan kita kepada redha Allah. Bila boleh redha Allah juga cukuplah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Tu di situ depan. Kata Tuan Pengarah kita lagi, tetapi manusia ini adalah mempunyai musuh yang sangat pandai dan sangat mendendam kepada manusia. Siapa dia tu? Musuh-musuh hak pandai, lagi pula dah dendam dengan manusia ni, iaitu musuh tu. Hak sangat pandai lagi sangat dendam kepada manusia tu, iblis. Iblis. Kalulah Nabi mari, Rasul mari, kita pun ngaji, gerti faham molek amal betul benar dengan tak ada halangan, tak ada musuh, tak ada masalah. Ni ada musuh. Ada orang panggil kata perkara-perkara yang nak menghalangkan kita, nak sekatkan kita daripada kita nak pergi kepada jalan benar. Ataupun kita hasil dah boleh dah jalan benar, halal kita untuk nak melakukan amalan yang nak mencapai kepada redha Allah. Itu panggil kata perkara-perkara yang nak menghalangkan kita. Siapa dia? Iblis dah. Maka iblis ni makhluk Allah. Bukan bijak, bukan kuasa, bukanlah boleh menentu dah. Iblis ni ia makhluk Tuhan juga. Cumanya ia hasut ya. Ia hasut, ia tipu, ia bisi, ia waswahkan kita supaya nak pesongkan kita daripada jalan kebenaran. Tu kerja dia. Balik kita kalulah tak kejak mana di segi ilmu, di segi amal, mudah sangat terikut-ikut. Lalu itulah ini berhajat kepada kita kena betul, kena genah, kena reti, kena faham betul-betul agama kita sendiri supaya kita tahu selok belok ataupun cara nak tipu, cara iblis nak mengosak ataupun iblis nak mewaswahkan kita daripada jalan benar. Ini kita kena tahu. Kata Tuan Pengarah, manusia ada mempunyai musuh yang sangat pandai lagi sangat dendam kepadanya. Iblis tu yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan nyonya manusia. Iblis nyupah dah. Iblis ada sumpah dah dapat Allah. Sumpah dengan makna tu. Sumpah dengan makna dia ni nak juga supaya umat manusia, anak cucu Nabi Adam ni rosak semacam mana dia. Kerana iblis ni asas silah dia iblis. Orang baik.
ahli ibadat. Iblis ni yang maklum kita mungkin kita tahu belakang dah tak. Iblis ni ahli ibadat lagi pula dah tok guru iblis ni. Kerana malaikat, semua malaikat ni apa masalah ada gapo sikit sebanyak nak minta tolong dari segi agama tu gak kalau kita kira kan dah. Di segi nak minta tolong tu gak ya pergi minta di iblis. Iblis minta apa ni, Azazel namanya. Dia nama Azazel asalnya. Banyak nama. Bukan kata Azazel saja. Nama tu gelaran tu. Nama gelaran mengikut ibadat dia. Di sini nama goni, di situ nama hebat-hebat aja. Nama comel-comel aja. Bahkan gelaran iblis tu bila sebut nama tu ada doa oleh belakang. Malah mana Nabi Rasul lah. Macam mana kita sebut Nabi Daud alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Azazel masa dulu kala lagi belum Allah Ta'ala menjadi Nabi Adam diberi gelaran dengan alaihi salam. Azazel alaihi salam. Makna gapo berjuru banyaknya ibadat. Tapi setelah daripada Allah menjadikan lambaga Nabi Adam, dia mari hati dia mula dah. Mula tak comel dah. Siapa dia ni? Lagu mana rupa ni? Makhluk apa tak biasa tengok ni? Bila Allah Ta'ala tiup roh masuk dalam lambaga Nabi Adam, jasad Nabi Adam, Allah perintah kepada para malaikat termasuk juga iblis ada bersama dalam majlis tu supaya sujud kepada Nabi Adam. Makna sujud apa ni? Sujud membesarkan. Usjudu li Adam fasajadu, pakak sujud belaka para malaikat illa iblis. Malaikat iblis kerah cakau gitu. Tak akan sujud. Tak ikut bagaimana arah Allah. Nah, tu Tuhan sebut kan dalam Al-Quran, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis ni enggan, kerah. Tak saya ikut perintah Allah, tak saya sujud pada Adam. Habis tu ya ada di penyakit ni, penyakit iblis. Penyakit deki, penyakit nyombong, penyakit iblis. Habis kita ni ya ada dua orang panggil dua perkara yang menjadi dosa. Dosa zahir. Dosa zahir ulama kata dosa hayawaniyah. Macam mana berzina, bercuri, dosa menatai tu. Menatai berzina tak. Itu menatai tak ada hukum, tapi nak royak di segi kata bandingi dosa. Menatai makan paham kayu gaya minta tak kambing-kambing itu. Ada kedak yang minta dituai bunga, nak akal bunga nak apa rumah. Dah. Ya pencuri gitu Tapi menatai ni tak ada hukum taklif. Habis kita manusia mana-mana yang melakukan dosa zahir, orang panggil dosa hayawaniyah. Dosa kebenatangan. So lagi orang panggil dosa syaitaniyah. Lagu mana dosa syaitaniyah? Dosa hak mari dalam hati kita. Berdeki, menyombong, pasal kedeku, mudah marah. Ini orang panggil dosa syaitaniyah. Asal mari pada iblis. Iblis deki kepada Nabi Adam. Kerana kehebatan Nabi Adam, Allah suruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Iblis tak setuju. Maka iblis bila lah Nabi Adam ni orang pakak melia sangat, pakak agung-agung kalah, pakak agung, pakak puji, pakak sujudnya, kita kata pakak tahnihahnya. Iblisnya murih. Bila lah murih kerana Allah Ta'ala hambak dia tubik daripada syurga tu, dia supah. Pada ketika itu dia supah. Dia supah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Katakan fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Tu kata dia. Dengan keizzahan engkau, dengan kehebatan kemuliaan engkau ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan semua anak cucu Adam alaihi salam. Tu kata iblis tu. Malaikat gak hak yang beribadat kepada Allah dengan ibadat yang betul-betul sucinya. Illa ibadika minhum mukhlasin. Kecuali gak hamba-hamba kamu yang beribadat kepadamu ya Allah dengan ibadat yang betul-betul ikhlas, suci. Hati dia tak ada tujuan yang lain, tak ada gharak, tak ada tujuan yang lain daripada Allah kecuali kerana Allah semata-mata. Wantu iblis nak buat apa tak boleh. Ni kita kena tahu perkara-perkara nak merosakkan kita daripada kita melakukan kebaikan, kebajikan. Daripada dulu kita ni banyak maksiat.
Kita boleh lawan dahulu ni katakanlah. Dulu banyak deraka, banyak dosa, banyak kita buat benda-benda hak larang dengan Allah. Lah ni kita geti dah. Kita faham dah agama. Kita boleh tak buat dah. Tak buat dah benda-benda hak dilarang oleh Allah. Macam ni lawan dah tu. Nafsu kita lawan syaitan dah tu. Tiba-tiba bila boleh buat kebaikan, mari pitah hati aku pula, aku comel, aku baik, dengan kawan tu baik aku lagi. Orang panggil tipu dia iblis pula. Kerana apa? Kerana tak ada ikhlas. Buat amal kerana nak kepuji ataupun nak ke perkara yang lain dari Allah. Ini semua tu iblis ni dia tipu belaka. Tujuan supaya kita boleh supaya kita ni bersama dengan dia di dalam neraka. Dia takut puas. Tu kerja iblis. Ni lah masalahnya, ni masalah. Kita mari di dunia ni tujuan Allah Taala hantar mari untuk ibadat, untuk mengabdikan diri, untuk kita jadi hamba Allah. Lepas pada tu supaya kita carikanlah bekal-bekal ataupun kita cari penuhilah dalam umur hidup kita dengan amalan. Dengan amalan inilah kita nak mencampaikan redha Allah. Cuma masalahnya ada halangi ni panggil iblis ni. Dia tipu gitu, tipu gini. Tak usah maya, tak usah buat benda baik bila-bila boleh buat. Tu halangi perasaan daripada perasaan iblis yang nak rosakkan kita. Ia iblis ni berusaha untuk membalut fitrah suci yang ada di hati manusia tu dengan balutan daripada hawa nafsu syahwat. Tu. Dia pisah. Dulu kita ni baik, beranak mari comel, nak kepada kebaikan, tak say kepada kejahatan, tapi yang mari balut dalam hati kita hak suci ni, duduk di hati kita dengan balutan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni ada dalam diri kita hawa nafsu ni ya ada hak baik, ada hak tak baik di kita ni. Bukan semua bila kita sebut atau nafsu jahat belaka, ya ada nafsu hak comel, ada nafsu tak comel. Tapi nafsu hak kebanyakan lah, nafsu hak kebanyakan tak comel. Hajak kepada kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Tu nafsu banyak kebanyakan. Lebih lagi orang yang tak ambil pengertian dalam bab agama ni. Dosa pala syurga neraka tu. Dia tak ambil gerti. Tu dia ikut suka hati, ikut nafsu setuju. So nak makan halal haram tak kira. Perkara hak orang tak orang tipu tak cara asak boleh. Nafsu tu. Bila mari dia panggil kata dia tahu kan perkara-perkara hak kait dengan dosa pala syurga neraka, nafsu kata baik banyak ni boleh ni. Tapi mari hati ilmu dia kata tak boleh, tak baik, haram berdosa. Kalau mengambil harta ni, sikit lagi harta ni masuk dalam rumah tanggamu, jadi gelap perut. Makan ni hak hasil daripada makan ni hak haram ni, api neraka akan patuk dengan daging hak tumbuh daripada makan ni yang hasil tak betul ni. Ini yang panggil ilmu itulah yang nak membetul keadaan kita berlawan dengan nafsu kita. Cara-cara iblis ni yang mari tipu kat tu. Balut dengan hawa nafsu syahwat dan berbagai lapisan lagi iblis. Ya, cara juga, pisah juga supaya nak menyesatkan kita. Iblis tidak akan berputus asa daripada menjalani matlamat yang telah disumpahkan nyonya iblis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia tak putus harapan. Iblis ni dia nak tipu orang ni bukan makna dia duduk situ dia tipu. Dak. Dia susung dah. 2 bulan lagi akan berlaku bercuri. 2 bulan lagi tu hari ni dia susung dah. Gini cara dia. Lagu ni. Gini. Dia susung dah. Walahan nak berlaku bercuri, nak berlaku maksiat, nak berlaku dosa 2 bulan lagi, dia susung dah. Nak berlaku zina 4 bulan 5 bulan lagi, ni dia susung dah. Nak pok sini, jumpa situ, kecek gini, cara ngeceh gitu, cara karung gini. 4 bulan lagi nak berlaku berzina, tapi dia susung dah cara-cara supaya hamba Allah deraka kepada Allah. Tu kerja iblis. Dia tak putus harapan langsung untuk nak menyesatkan anak cucu Adam. Ni iblis. Matlamat dia tak putus. Menjalan ni semata-mata jalan mata. Tak boleh jalan ni, pergi jalan tu. Tak boleh pucu ni, masuk pucu tu. Tak boleh lorong ni, pergi lorong tu. Tu cara iblis. Untuk nak menyesatkan kita. Ni kita kena tahu. Tahu apa? Tahu caranya. Cara iblis bila mari berasa gini, apa ni berasa baik ni kok mana ni?
Kok mana berasa nak buat jahat hari ni? Kok mana nak tikai boh ni? Allah ni orang judi online lah ni. Allah di masyarakat kita, di sangkung kita lah ni, kejaya apa ni orang panggil kata kejaya musuh-musuh Allah untuk nak menyesak ataupun untuk nak merosakkan umat Islam ni melalui goni je. Daripada dulu nak judi kena pergi cari tempat dah. Nak judi dulu ke? Kena masuk motor pek nak tikai boh. Nah, masa-masa dalam 10 tahun lepas, 20 tahun lepas kena pergi di kedai ambil bil bola untuk nak tikai apa nak tikai bola. Learning duk le tangi boleh berjudi. Nak kata berapa banyak sekarang learning umat-umat Islam kita khususnya di 3 wilayah, lebih lagi orang-orang muda rosak dengan berjudi online. Jagalah judi-judi ni hasilnya daripada judi itu duit tak tahu, duit haram, duit tak suci. Itulah ada masuk dalam mulut kita, masuk dalam diri kita, jadi pakaian kita, jadi makanan kita, lebih lagi jadi apa sajalah hak sakut dalam hidup kita ni, Tuhan takkan terima semaya kita. Ibadat tak diterima oleh Allah. Ingat, makanan yang ada dalam perut kita sekiranya makanan tu haram, Tuhan tak terima semaya. Ni takut ni. Bila Allah tak terima semaya, orang lain so kecek lah. Kerana semaya tiye. Orang lain tak usah tanya lah. Semaya tiye. Bila Tuhan tak terima semaya, habis orang lain. Kih apa Tuhan tak terima semaya? Makan haram. Makan hak hasil daripada berjudi tu. Jagalah pemuda-pemuda hak dulu nak buat taubat. Orang berjudi, orang ni salah dengan Allah. Tak ada kena pergi minta maaf kat tukar judi tu. Minta maaf lah, aku istighfar dah, aku taubat dah, aku tak mau muhalal tengok aku dah. Tak payah. Orang berjudi ni orang panggil orang berdosa dengan Allah. Minum arak, berjudi, berzina ni betul-betul kita tak mau dah, tinggal dah berjudi, sesal hak lepas mari lagi akhir datang tak saya buat dah. Cukup tu. Rukun taubat 3, insya-Allah Tuhan ampun dosa hak lepas mari ni. Kan hak dulu kita tak tahu ataupun nafsu kita kuat dulu lah ni tak mau dah, duk dengar dah, tinggal. Ini semua apa kata iblis setan ni ia pisah supaya nak merosakkan kita, tak leh jalan tu jalan ni, tak leh jalan ni jalan tu. Inilah supaya kita jaga diri kita. Jaga masing-masing lah. Ni itu iblis. Supaya dapat Allah, ia tak putus asa untuk nak berjalankan matlamat dia. Supaya berjaya dia. Jaya apa? Berjaya menyesatkan umat manusia. Ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat memesongkan manusia daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan matlamat hidupnya yang sebenar tu. Tu jalannya dia. Cara dia hidup gak pisah jalan supaya nak rosak kita. Tak boleh jalan ni jalan sepa royak tadi lah. Hidup dia lagu tu. Supaya nak merosakkan kita, matlamat dia duk lagu tu. Apabila iblis tu jaya dalam hidup dia, tak apalah, cukup lah tu. Daripada melakukan ibadat yang sebenar. Maka apabila iblis masuk ke dalam hati seseorang, ia akan membisikkan suatu kesenangan atau kebahagiaan dunia ini, lalu ia mendorongkan seseorang itu untuk merebut peluang yang ada, sedikit demi sedikit dan sedikit demi sedikit. Bukan makna kata sekali go, sikit-sikit sekali. Hari ni gini, esok gitu. Lagu tu esok lusa pula dah gini pula. Tak boleh jalan ni, pisah jalan tu. Supaya orang nak berlaku zina, bukan selalu, bukan pergi apa-apa halu dah. Kecek dulu, karung dulu dah. Gitu. Sikit demi sedikit supaya apa? Jaya dalam mendorongkan untuk seseorang tu rosak, tiup masuk dalam hati tu, dalam hati. Ditiupkan semangat nafsu dan syahwah yang telah disedia di hati. Masuk tipu kok nafsu. Kerana iblis ni dia masuk tipu nafsu kita, bisik-bisik dengan nafsu supaya nafsu tu mari kontrol kaki, tangan, mata kita, lidah, mulut, ataupun perut kita, itu kontrol. Nafsu itulah mari kontrol, menguasai, kita panggil menguasai atas segala-gala yang tersebut. Tu nafsu tu. Yang telah disediakan di hati manusia sebagaimana kesempurnaan fitrah. Seterusnya apabila hati seseorang telah tergoda dan mata seorang itu telah tertutup dengan bayangan kelazatan, hawa nafsu dan syahwah, maka ketika itulah manusia akan melupakan Tuhannya. Gitu.
Mula katuk sikit sekali tu gak. Nak buat ratik jaga-jaga sekali, lama-lama kau rasa tak apa, lama-lama kau rasa tak ada hal, lama-lama biasa dah. Tak ada apa dah. Moga duk buat dosa tak ada sakit perut. Duk berjudi, duk makan ni nasi makan pun tak ada lekat-lekat. Boleh biasa. Rasa tak ada apa lah. Lainlah kalau orang berjudi pak kelik kari Allah berak tak bergaduh. Mana tu lalu nampak orang berak cak masuk jambai. Silap tadi ketika bau. Tu takut juga. Tepung pergi zina, turun daripada zina tu mutah tubik darah. Tubik 3 ketu darah kena lalu mutah je lalu. Silap lah aku tidur tina bilik tadi. Tu baru takut. Ni dak sudah zina dengan tina bilik turun makan nasi 3 pun ya. Makan nasi lagi, makan mie lagi, makan apa lagi, tak ada lekat sikit. Kenyai bukan. Ini yang panggil tertipu kita. Terikut-ikut. Ini. Bila lah hati seseorang tergoda, matanya tertutup dengan bayangan kelazatan hawa nafsu dan syahwat, maka ketika itulah manusia akan melupakan Tuhannya. Lupalah. Rasa tak ada kena mengena. Rasa tak ada kena mengena dengan Tuhan, rasa tak ada hal. Kerah. Orang panggil kerah. Kerah dah hati. Lupalah Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ia berani berbuat maksiat. Tak akut pun. Yang mengakibatkan satu titik teh hitam telah tumbuh di lambaran suci fitrah yang ada di dalam hatinya. Hati kita ni suci asalnya. Bila buat dosa, satu titik teh yang hitam di atas muka hati kita. Dosa kita ni buat. Tak kira lah dosa gapo saat ni contoh. Mata kita pun dosa, kaki, tangan, lidah, kecek. Linga kita dengar benda-benda dosa kaki. Orang panggil perut kita ataupun fikiran hati kita, perasaan hati hak jadi dosa tu, semua tu menyebabkan ada orang panggil nuqtatus sauda. Ada titik teh yang hitam akan menitik di atas muka-muka hati kita. Hari ni buat dosa. Bukan sikit hari ni dosa ni. Tak tahu berapa banyak bila tak habis daripada pagi selek mata ni, belum pada nak tidur ni, kalau kira kok tak habis dosa kita nak bila hak tu nak ning, hak tu hak ning lalu kok tu lalu kok ning. Lebih lagi pada dunia akhir lah ni, dunia yang canggih lah ni, dosa melalui hujung jari. Kata mengata fitnah orang, sebar benda-benda hak tak sepatut sebar. Duk tunjuk benda-benda hak tak sepatut tunjuk, dosa pula lalui tangan. Dulu habis tu kata ada ulama sebutlah, kih kerana gapo boleh covid berlaku seluruh dunia ni. Masa dulu Allah Ta'ala turunkan azab mengikut kaum ya. Mengikut kaum Nabi Lut, kaum lain tak kena. Turun di atas kaum Nabi kaum Firaun. Masa Firaun hamba Nabi Musa itu siapa di pelaut gelai habis puak-puak Firaun. Gulung itu ya. Kaum Ad, kaum Samud, kaum ya, bila turun bala atas kaum, tetu atas mereka itu ya. Ada pun zaman kita ni waktu boleh kena covid bukan satu kaum, satu golongan dak, bahkan seluruh dunia. Ni ulama sebut kemungkinan ni lah seluruh dunia ini berlaku deraka kepada Allah pada seluruhnya. Pada seluruhnya serentak melaku deraka, melaku dosa, melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Antaranya apa ni lah kita tunjuk. Ni. Orang dulu yang tak ada banyak dosa, kita tak ada banyak lah melaku dosa tu, dosa mata tapi tak banyak. Ada orang lah ni sekarang ni hak tak sepatutnya dulu dosa, lah ni dosa. Melalui apa? Ni. Tengok benda-benda tak sepatut tengok. Share benda-benda tak sepatut share. Gi combine perkara-perkara yang tak sepatut combine. Fitnah kawan tu, nguduh orang ni, kata kawan tu, kata orang ni, macam-macam. Pelakeh orang tu, pelakeh orang ni, berjatuh orang ni. Orang yang tak sepatutnya dosa dulu, lah ni jadi dosa dah dengan alat-alat gini. Ini kata setengah ulama, kerana apa boleh Allah Ta'ala bala seluruh dunia, ini di antaranya. Salah satu di antaranya, manusia banyak melakukan dosa maksiat pada seluruh dunia. Ada Quran hak dulu duk bunyi baca break lepas ngorek lah ni dak dah baca telefon lah, baca Facebook, baca live, baca Tuhan ni semaya pun sudah bahmaya patutnya ada wirid, ada zikir, sebut atik subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali tak ada dah ni.
Walah lama mana kita sebut nama Allah lepas pada maya tu, subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Taknya sampai 15 minit. Tapi boleh sebut boleh. Tak ada kata kedemo, kita pun support. Kita pun support. Walah lepas pada semaya kita wisale, kita gaduh-gaduh sangat. Bukan dah gigapo sangat. Dah dah gicang. Oleh desek terosak pula. Allah tu nak bayar atas habis masa kita dengan perkara-perkara yang tak ada manfaat pun kemudian daripada kematian kita. Ini setengah daripadanya. Kata ulama, oleh kerana manusia melakukan maksiat deraka kepada Allah, suruh serata-rata tepat. Serata-rata tepat menyebabkan Allah Ta'ala turun bala. Tak kira dah putih mata. Jadi betul lah dengan hadis Nabi sebut pada satu hadis Nabi kata innallaha la yu'azzibul 'amah bi'amalil khassah. Allah Ta'ala tak akan azab orang ramai dengan seorang dua je hak melakukan dosa, melakukan deraka tu, tak akan azab lagi. Hingga mana tu? Hatta yarawul munkar baina zahranaihim, sehingga mereka itu orang panggil melakukan kemungkaran terang-terangi, buat dosa ataupun buat deraka kepada Allah, show, tak ada kata nusu, tak ada kata ngelik dak. Dosa terang-terangi panggil. Bila orang buat dosa terang-terangi, lebih lagi dalam masyarakat, tak kira lah masyarakat dalam kampung, masyarakat dalam kedai ataupun masyarakat network ni, kita panggil media ni. Masyarakat juga, orang panggil masyarakat juga media ni. Kita tengok Allah kan, itu lalu demo ni kecek ni. Siapa tak maya ni, tak maya boleh tebang, tak maya lagi. Sebar kepada orang pula, kata kita tak wahai semaya, orang lain ni tak semaya dah. Tu panggil tersebar-sebar. Lepas tu kita tengok sepatutnya perkara-perkara gini ni, ini pandangan kita lah. Hak dia duk sebar sehari dua ni, ada seorang wanita tu koyak ia tak semaya gitu gini. Video dengan Allah lah bolehnya. Kita duk sebar, lepas tu sebar apa hak ni kata gitu, hak ni komen pula dah. Pasal gitu, pasal gini, ada setengah-setengah beri dengan aku terus, pasal dengan aku, pasal apa. Kita tak tahu hujung jatuh dia. Kemungkinan lah orang wanita tadi tu sesat taubat kepada Allah, dia qada semaya dia hak lepas mati dia atas kebaikan kita orang hak supah dia ni. Hak hidup komen kata macam-macam ke dia ni, kalau tak dapat maaf, tak dapat ampun daripada Tuhan punya, gapo kata agak-agak nak selamat dak di akhirat sana. Habis tu perkara-perkara yang tak sepatut kita share, tak usah share lah benda-benda gitu. Ni share benda gini, orang mengajar, orang ceramah, orang baca tausiah, tazkirah, dia tak nak share. Kalau perkara-perkara lagu tu gak pakak cek lah apa tu, kata nak kata banyak anu darai pakak dok supah kata walah kawan tu kita tak tahu hujung jatuh dia. Bahkan orang mati, kata ulama, orang hok mati dah mati atas jahat, kita tahu pada zahir tu tak boleh lagi kita gidik kata ke dia mu ni jahat, mu ni neraka dalai. Wa may yamut wa lam yatub bi dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Mana-mana orang yang mati tak ada taubat, segala salah silap dia dengan Allah, semua kerja dia tu serah kepada Allah, bukan kerja kita nak pergi kata dia neraka, dia syurga. Ni sepatutnya nasihatlah kepada hamba sendiri utamakan, dan penonton-penonton, saudara-saudari kita hak sedang menonton ni, bolehnya perkara-perkara hak tak sepatutnya kita sebar tu tak usah sebar lah. Lebih-lebih lagi orang panggil kata akhlak umat Islam kita hak tak sepatutnya kita tunjuk dia dalam media ni. Dia buat hak tak patut dah, buat hak tak syamai dah, kecek tak betul dah, kita pergi sebar, kau nyata lagi, kau sebar, kau jauh kata berat umat Islam kita, menyebabkan agama asing tengok tu buat Islam sama sendiri duk perih tu, sama sendiri duk musuh, duk kata-kata lagi. Jadi comel tak rupa image Islam kita, gambaran Islam kita jadi tak comel. Lalu tu perkara-perkara hak tak comel ni baik kita tutup, kita senyaklah. Nabi ada sebut kalau dah hadis Nabi kata siapa-siapa dia yang tutup keaiban saudaranya, akhirat sana Allah akan tutup keaiban kita. Gitulah. Ni supaya kita nak hidup dalam ramai. Lainlah pada kita hidup seorang dah. Allahu Rabbi, bila kita tengok kemungkaran, Nabi kata tadi, bila kita tengok kemungkaran berlaku terang-terangi, orang tak malu kat orang, kita nasihatlah. Nasihat dengan secara senyap, bolehnya. Nasihat dengan secara senyap. Kalau hidup baik dia koyak kata orang ni kata gini, orang lain pula mai kata, itu bukan nasihat. Itu orang panggil kita memburukkan dia, mengaibkan dia, peracaan, kita panggil peracaan dia.
Ya buat tak betul. Ya betul. Ya buat tak betul. Kita mari bubuh dari share lepas tu katuk dah. Orang ni gini peracang. Orang lain pula mai kata menyebabkan kau yang kau sabar. Kalau benar-benar kita kasih kepada agama Allah, benar-benar kita kasih kepada saudara kita beri meh buat tak betul ni, pergi dalam komen, pergi dalam share dia tu nah, messenger dia tu. Minta maaf kalau orang lelaki minta maaf lah buat gini tak betul, tak baik buat gini, jadi rosak Islam kita. Nasihat ke dia. Kalau dia tak terima, selesai dah kita dengan dia. Selesai dah kita dengan Allah. Tanggungjawab kita sebagai umat Islam kena tegur. Kena nasihat. Ni sedap agak. Aku panggil ad-dinun nasihah. Mulut tu. Siapa peraya. Tubik dan naik. Pak belik terus. Nasihat nama lagu tu. Itu panggil memalukan orang. Ataupun membukakan keaiban orang. Malaikat orang panggil kerosok ke orang ramai tu lain. Kau rosak ke orang macam contoh kata orang ni penipu ni, bapak penipu. Kalau orang masuk sahih dia, masuk hung dia ataupun masuk turakit kerja dengan dia ni, banyak orang dah yang tipu. Kalau lah orang ni kita pergi nasihat dengan secara betul, dia tak akal kita, ni sepatutnya kita cuk orang tahu kata orang ni wingat bukan antarai penipu ni, bapak penipu besar ni, berapa ribu rohnya tipu demo, berapa puluh ribu roh orang mapuh modal dengan dia, turakit ke turun bisnes dengan dia penuh habis tipu dia. Tu tak apa, lagu tu boleh kita buka kerana apa, kerosakan kepada orang ramai deh. Itulah supaya kita boleh jagakan perkara-perkara yang bila berlaku depan mata kita maksiat ni, jangan kita mendiamkan diri. Paling kurang hati kita tak kena, paling kurang dah tu, paling kurang hati kita benci, paling kurang dah tu. Nabi kata zalika adhaful iman, orang tu orang lemah dah iman. Hak tinggi sikit nasihatlah tak baik gini wayaklah dia dengan secara betul-betul benar, dengan secara ikhlas hati kerana Allah, insya-Allah Tuhan tolong kita. Kalau benar-benar kita tegur dia kerana Allah, Tuhan beri kemudahan. Bukan kerana nak tunjuk kata kita warang, kita baik, kita soleh ada, kita tegur kerana Allah. Kerana apa? Kerana Nabi kata kiranya kalau orang melakukan maksiat terang-terang ni, pakat dia berlaku. Walah kita kuasa tegur, kuasa kita nak cegah maksiat tu. Wahum qadiruna ala yunkiruna fala wahum qadiruna ala yunkirunahu fala yunkiruna. Walah kita kuasa nak tegur, kuasa nak ubah, kuasa nak nasihat, kita tak nasihat, tak tegur. Bila sampai tahap tu Nabi kata fa iza fa'alu zalika azzaballahu al-khassah wal 'ammah. Bila sampai tahap tu Allah Taala akan azab tak kira butir mata. Mujuruh mu semaya sejik mu baca yasin nak malam maat aku tak kira dah. Nak malam ni 10 Sa'ban buat amal pacerah pun tak kira dah. Tuhan akan azab habis seretur, so tak pilih biar dah. Ini supaya kita bubuh dalam jiwa kita, hati kita, tiap-tiap kederakak yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, diri kita, lebih-lebih lagi dalam rumah tangga kita tu utama dulu. Rumah tangga kita, anak beranak kita, adik beradik kita tu dalam rumah tangga kita utamakan dulu, tegur tu dulu. Ni dalam rumah lepas luar tu, dekat-dekat nak nakir kemah dia. Apalah rumah sedara tabak juga, bini tak keluar tu bet luar. Tengok pada dia tu, ada tegur orang ni tak sedar-sedar. Ini utamakan, orang panggil kata fiqh aulawiyat. Mana utamakan dalam rumah tangga kita dulu. Bila rumah tangga kita syamil dah, kita duk usaha dah, tengok luar katik, cara katik masyarakat, bukan rumah tangga kita saja, cara masyarakat katik. Inilah cara hidup dalam Islam kita deh. Maka kata selanjutnya, bilalah hati kita melakukan maksiat, Allah Ta'ala akan titik-titik yang kita, kau sari, kau banyak, kau sari, kau gelak, kau sari, kau gelemak, lama-lama kita tak nampak dah kebaikan. Bila tak nampak kebaikan itulah, tak sah nasihat lah. Tak sah royak lah, syurga dengan aku. Tak sah royak lah, raja rima, kata orang tua. Tak ada kena. Tak ada kena, tak degih kita panggil. Jadi kerah kong dah. Bila kerah kong tak kata apa dah. Ni tak kena nasihat apa ni, tak boleh nasihat apa dah. Kita nasihat lawan kelik. Akhir-akhir lawan kelik bukan sekadar kata akik punggung gi, ada juga orang pasal lawan tak sungguh. Mereka tak boleh buat gini, kita orang Islam kena semaya. Boleh ni main minum-minum dalam ketung ni. Dia duduk dia lama-lama yakin pergi perang, boleh terbang lagi. Makna walaupun dia tak ikut kita, dia tak lawan kita, ni dia lawan terus. Pasal apa? Dah kerah dah dalam lawan lagu mana? Dia kata mu duk gaduh-gaduh aku, kubur masing-masing. Gigi bakit di akhiratmu tak kena biko dosa aku.
Dia kata gitu. Ini salah satu di antaranya Nando kata apa? Hati itu dipenuhi dengan selaput dosa. Bila penuh dengan selaput dosa, nasihat tak masuk sodah, dia lawan pula dengan nasihat yang tersebut. Selanjutnya, apabila keadaan ini dibiarkan, kotoran yang mendapat di hati tidak dibersihkan. Bilalah kau sari, kau banyak, kau sari, kau tebal, kau sari, kau gelap, tak dapat dibersihkan. Kita tak baik bersih langsung. Bersih dengan apa? Dengan berzikir. Nak membersihkan hati kita, banyak berzikir, banyak selawat, banyak taat. Itu semua membersihkan hati kita. Membersihkan karakter kita di atas muka hati kita melalui berzikir. Tak berzikir banyak, ingat kepada Allah banyak kita berselawat untuk melembutkan hati kita. Banyak kita melakukan ibadah, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ini semua amalan-amalan yang boleh mengikihkan, orang panggil kata, karakter di muka hati kita. Kata tuan pengarang kita, bila kita duk lok, selanjutnya keadaan kita duk lok tak bersih langsung, titik T yang hitam yang mengotori lambaran fitrah itu tidak dicucur, tidak dicuci dengan air taubat. Ini dia panggil ibarat lah tu air taubat ni. Taubat tu dibanding semacam mana air. Maka lambaran hati yang terguris dengan titik T hitam itu akan bertambah hitam, kau tebal. Sehingga maksiat demi maksiat yang dilakukan yang menyebabkan kotoran yang sangat teruk dalam hati yang memudahkan bagi iblis untuk menguasainya. Tu. Bila kau lama, kau kerah, kau lama, kau tebal, kau lama, kau gelap, tu ada apa? Iblis bakal masuk duk manggung dah, duk congok atas hati kita. Gih kau tu, gih kau ni, tengok kau tu, tengok. Kata gitu, kata. Pasal apa? Kita ni podi je. Steering, iblis duk pergi dah. Kerana apa? Dia kuasa dah kita. Gelap perut. Orang tua kata gelap perut. Orang tuanya kata gitu, gelap perut. Sebenarnya gelap hati kita gelap. Kerana banyak dosa dengan tak ada melalui taubat, istighfar, tak ada melalui berzikir menyebabkan karakter tu tebal. Bila karakter tebal, iblis mengkontrol lah kita. Maka apabila hati sudah ditawan oleh iblis, tawan mana? Iblis kuasa lah. Hati akan kurang membenci kemaksiatan. Bila kuasa duduk di iblis juga, hati tak ada berasa benci lah semua maksiat. Tengok orang buat maksiat, tengok orang deraka tak pakai mata, berasa boleh teban juga. Tak ada berasa benci pun. Berasa tak ada hal kita panggil. Tak ada rasa gano-gano, tak biasa. Orang lon ni gitu belaka budak lon ni. Nak mutu yatim tinum tak ada hal, budak lon ni. Walah deraka tu. Deraka orang tino jatuh naik mutu sekali gi mari. Tapi oleh kerana hati kerah, hati hitam, kuasa dah di iblis mana-mana dah atas kita tengok anak yatim tino naik mutu sekali dengan tak ada nikah lagi, tak ada apa lah. Biasa. Masa dia budak lah ni, dia kata apa budak lah ni, tu. Pasal apa? Hati kita tak ada dah. Tak ada fitrah panggil, tak ada kesucian, menyebabkan tak boleh kita tak berasa benci kepada maksiat. Ini takut. Maksiatan tak rasa benci, bahkan terkadang merasa seronok berbuat maksiat. Nauzubillah. Rasa bangga pula, berasa seronok, berasa sedap, berasa tak ada apa-apa. Berasa kata nak cu pula kat orang. Minum, masuk dalam Facebook live main benda-benda maksiat tau. Rasa bangga dengan maksiat. Allah na'udzubillahi min zalik. Dan akhirnya sampai kepada apa? Sampai ke peringkat ia merasa bangga dengan bermacam-macam maksiat. Ia berasa bangga, berasa kena dengan kemaksiatan yang berlaku tu, yang dilakukannya. Hati yang telah sampai ke peringkat ini bermakna ia sudah terlalu sakit. Hati sakit berat ni. Kalau laksana mah pita agak duk ICU dah lah. ICU lagi mana? Koyak masuk dalam mulut, tuai tak khabar, pakai lagi ni pompa oksigen lagi. Di dada ni penuh dengan koyak ni. Ada koyak tu, koyak ni, ada dengan tekok, ada dengan sepana, dengan apa cukup. Ini berat lah. Mana sakit teruk lah. Terlalu sudah sakit ni. Dan sangat susah untuk dirawati. Payahlah nak perubahan. Bomo koyak atau lagu mana ni?
dia boleh klik baca Yasin. Teruk dah. Pasal apa? Royak 2, 3, 4 royak dah. Mulut lagi, hidung lagi, royak kecing lagi, berok lagi. Tu tak apa-apa dah. Mata-mata pun tak celak dah. Ngomong kata mak klik baca Yasin. Tak? Ni takut. Payah nak berubat. Allahu Rabbi. Minta maaf lah. Banyak kita taubat kepada Allah. Minta maaf banyak pada Allah. Dengan salah silap kita. Moga-moga hak karak duk yang ditebar tu. Terlokoh tubik walaupun tak tubik banyak. Sikit-sikit tak apa dah. Sikit-sikit lokoh tubik perkara-perkara. Panggil karakter hak ada di muka hati kita. Tu. Bimbang takut susah lah. Bimbang takut sakit teruk lah. Sakit teruk susah nak berubat. Lambaran putih fitrah telah menjadi hitam kelai. Hitam legay. Hitam ni banyak ni. Nak royak atas hitam saja nak. Orang panggil nak takkik, nak kuatkan hitam legay, hitam kelai, legay, kelai, hitam gelemak. Gelak gelemak. Hitam legay tadi. Dan sudah terlalu susah untuk membersihnya. Bila kata gelak gak cemar, lajak gak payahlah. Bubuh haita pun tak jadi, bubuh umur pun tak pakai. Tak ada tubik langsung pun. Kerana apa? Kerana orang panggil kata jelira masuk dah. Bila jelira masuk payah sangat. Tapi payah ni bukan makna kata payah tak boleh langsung. Bila Tuhan kandaki boleh paling sekelip matanya. Pina royak pada adat lah. Pada adat bila lah duduk dalam begitu sokmu. Duduk dalam maksiat. Bangun tidur dalam maksiat, dalam deraka pada Allah. Payahlah. Hati yang seperti inilah yang dinamakan hati yang kerah. Hati kerah ni. Kerah. Mana hati seperti ini? Hati yang sokmo-sokmo berlaku maksiat. Bahkan setengah tu bangga dengan maksiat. Serenuk buat maksiat, tak berasa malu kat orang. Buat dengan cu, dapat mata orang dah. Tak ada ngelik, tak ada berasa malu, tak ada berasa silu-silu dah. Ni kerah dah tu hati. Hati yang tidak kita ni guna pasal putih sikit. Hati yang tidak sensitif dengan dosa, walaupun sebenarnya ia melakukan dosa yang besar. Sensitif tak ada rana-rana. Tak ada rana-rana tu. Tak ada berasa kata teruk dah aku. Ya kita ni tiap-tiap kali bila kita nak buat dosa, kita orang yang ada email lah. Orang yang ada lagi email dalam hati dia. Tiap-tiap kali dia nak buat dosa, ya ada mari dik. Ada mari takut. Ada mari naleng. Kalau buat dosa dengan tak ada berasa dik langsung, tak ada hal tu. Ni takut ni. Takut masuk dalam hadis Nabi kata, orang yang mencuri dia tak akan mencuri sekiranya dia berimeh. Orang yang berzina tak akan berzina sekiranya dia berimeh. Maknanya mafhum mukhalafah daripada hadis tu, orang yang mencuri imeh tak ada. Orang yang berzina tak ada imeh. La yashriku syarik hina yashrik wa huwa mu'min, Nabi kata. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tak akan bercuri seorang yang bercuri malaikat dia ada imej. Makna kata kalau dia bercuri juga imej tak ada. Mana orang melakukan maksiat ni, setengah ulama kata masa dia berlaku maksiat tu, masa dia buat dosa, kalau hati tak ada langsung dik takut pada Allah, hati tak takut pada dosa, imej tak ada. Na'udzubillahi min zalik. Imej tak ada. Allah ni makna hati bila kerah, hati yang tidak sensitif. Tak ada rasa dik takut dosa ni. Allah Tuhan nampak ni. Tak ada rasa kabur. Bila kerahnya hati. Tak ada rasa takut, ada rasa gerung, tak ada rasa dik langsung dengan dosa. Walaupun sebenarnya ia melakukan dosa besar tu, dosa besar berzina. Dosa besar tu berzina, minum arak. Allah, orang minum arak ni kata ulama, masa yang minum arak tu, air arak masuk dah tekak tu, masa air masuk dah tekak tu, laksana Allah Ta'ala cabutkan imej balas mana cabut baju di tubuh. La haula wala quwata illa billah. Jaga-jagalah weh pemuda-pemuda kita. Pemuda-pemuda kita, harapan bangsa pemuda kita ni. Kita sikit lagi akan jadi imam, kita sikit lagi nak baca khutbah, kita sikit lagi akan jadi ustaz-ustaz untuk beri pengajaran di dalam kampung kita. Tiba-tiba kita duk mabuk minum, Allah tak tahu ke mana lagi, lagu mana kita agak-agak ke mana agama kita sikit lagi yang kita ni kita ni kan jadi harapan orang-orang kemudian hari ni. Kita akan sambung pula dah apa yang kata kerja orang tua kita, kerja
Orang-orang kita panggil kata pemimpin-pemimpin dalam masyarakat kita pula ke. Tiba-tiba kita depan ni mabuk tak tahu mana gini lagu mana. Agama kita hilang dengan sebab kita jagalah, tinggal-tinggallah benda-benda hak dulu, hak tak patutnya, hak tak molek tu tak molek. Hak molek teruskan. Banyak lagi ke molek kita ni. Tu. Apa kan lagi kalau hanya dosa yang kecil-kecil, ada dosa besar lagi tak ada berasa kena dosa kecil, tak ada nipis. Apa kulit bawah. Dan hati yang seperti inilah hati yang telah dimenterikan. Telah termenterikan dengan maksiat. Teri dia panggil. Teri koci lah, hati koci. Hati yang telah ditutup, hati yang tertutup dengan selaput hawa nafsu. Na'udzubillah. Nafsu. Selaput hawa nafsu katuk habis dah. Dengan hawa nafsu syahwah, berbagai lapis lagi, dengan nafsu lagi, syahwah lagi, iblis lagi, dosa lagi, sehingga ia susah menerimakan nasihat dan teguran daripada orang lain. Dosa tegur gapolah, tegur gitu, bunyi gitu lah. Kalau hak pasal tak ada kerah mana, ya dengar saja pakat dah. Kalau hak kerah ya jawab tak apa dah. Demo lah nak ngak. Setara mana ngak demo baru ceh ni ya pakai piah. Baru ceh ni ya ngajar dulu beku-beku ya mu. Ya jawab gitu. Pas nak rano. Kalau hak masing-masing hak masing-masing kerah kerak tu, hak katuk terus tu. Dia jawab tak apa mudah-mudah mana-mana. Nauzubillahi min zalik. Allahu Rabbi. Gitulah. Makna kata orang yang bila Allah Ta'ala katuk mata hati, tu terinya dengan sebab banyak yang melaku maksiat, dosa besar dia rasa tak ada gerung sikit habuk, aluh tak ada hal sikit habuk. Ning lapis dosa menyelaputkan hawa nafsu dia. Lapis-lapis bertambung-tambung bertindai-tindai, payahlah nak dengar nasihat tegur daripada orang lain. Allah. Seperti yang telah disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abda iza akhta'a khati'atun nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda'un fa iza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu wa iza 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allahu kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Allahu Akbar. Ni panjang ni hadis ni, kita bahas apa beradu sekarang ni dulu deh. Kerana hak kita duk baca ni muqaddimah lagi ni, tak masuk dalam bercara lagi ni. Panjang benar muqaddimah ni. Muqaddimah panjang ni. Deh. InsyaAllah lah kita hubung Malaysia pula. Banyak-banyak tak boleh muak. Baca pernah banyak-banyak je lalu. InsyaAllah kita baca Malaysia pula. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, adik kakak kita, penonton-penonton yang berada di mana saja. Pakat-pakat lah kita ni. Kosi lah ni, kosi. Bukan tak nak mengajar pandai sangat tak, kosi-kosi. Jadi duduk saja, tak ada mula lagi kuliah di masjid, di balasah, di rumah orang, kita tak ada mula lagi. Ceramah-ceramah tak ada boleh buat lagi. Kita buat di rumah gini lah, sama-sama tara nak boleh. Kita buka pengajian kita kuliah maghrib, kuliah isyak kita duk buat tu. Jadi mana-mana bersama dengan kita malam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang bagi salam bersama dengan kita malam ni, jelas kata-kata tepat ni. Alhamdulillah, dijelas situ jelas. Di kampung masing-masing lah yang bersama dengan kita pada malam ni. Jadi malam ni sekat dulu deh. Moga-moga Allah Ta'ala beri, walaupun tak banyak, boleh sikit tak apa dah. Ilmu kita malam ni untuk kita boleh tahu kelakuan hati kita, dan kita boleh check masing-masing. Jangan check orang, check kita. Kita lagu mana bila buat dosa berasa kenaling kedok. Bila buat maksiat deraka kepada Allah berasa tak ada hak, ke berasa lagu mana. Ke berasa biasa ya. Ke berasa ada gok naling, ada gok takut, tapi dah nafsu kuat dah buat juga. Lepas ada buat Allah rasa takutnya, taubat cepat-cepat, istighfar cepat-cepat. Tu boleh terbaik lagi. Nak ada lagi lah email tu sikit-sikit tu kerana takut lagi. Hak takutnya pasal rasa tak ada hal langsung buat terus, tak ada rasa takut, tak ada rasa apa. Tu moga-moga kita dengar malam ni
untuk menambahlah kikih-kikih tubik perkara-perkara orang panggil tu karak teh dalam hati kita deh. Jadi malam ni kita beradu sekat ni dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.